Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat standard pembelajaran seterusnya, iaitu menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. So kita tahu sebelum ni bahawa kalau kita nak mengenal pasti sudut bagi sama ada dia sudut selang-seli, sudut sepadan ataupun sudut pedalaman, mestilah berdasarkan dua garis lurus dan satu perentas. Okey, itu yang sebelum ni lah. Jadi untuk hari ni kita nak tentukan pula sama ada garis yang diberikan pada kita itu adalah garis selari atau tidak berdasarkan sudut yang terdapat pada garisan tersebut. Baik, seperti contoh yang ini, okey, katakan diberi pada kita PQ dan RS. Okey, untuk soalan ini PQ dan RS. So ini adalah garis PQ, ini adalah garis RS. So ada satu garis yang melintang. So di sini adalah garis UT. Okey. Okey, saya ingat pula. Okey, garis UT dan ada sudutnya di situ. So sudut yang terdapat di situ adalah sudut 48 dan juga atas ni pun sudut 48. So kita tahu bahawa bila ada dua garis selari dan ada satu perentas, kalau sudut yang macam ni namanya adalah sudut sepadan. Kenapa sudut sepadan? Kita boleh tahu daripada huruf F. F terbalik ni lah. So bila F, sudut ini 48, maka sudut yang dekat atas ni pun 48. Jadi bila kita dapat ada huruf F di situ dan sudutnya sama nilainya, maka kita boleh katakan PQ dan RS ini adalah garis selari. Jadi kesimpulan dia kat sini, PQ dan RS adalah selari. Okey, soalan B pula. Okey, masih lagi sama yang melibatkan garisan PQ dan juga RS. So ada satu garis perentas iaitu UT dan kita tengok ada sudut di dalamnya. So sudut ini berdasarkan huruf U kan. So yang macam ni, bila macam ni, gambar rajah macam ni, ini adalah sudut pedalaman. Okey, so kita kena tahu kalau diberi pada kita ada bentuk sudut pedalaman ni, mesti jumlah sudutnya A tambah B adalah 180 darjah. Jadi tengok, confirm tak dua sudut yang dalam ni 180 darjah. So sudut ini adalah 42, sudut yang kedua adalah 128. So kita tambahlah 42 tambah 128. So kita akan dapat 180. Jadi betul, dapat A tambah B adalah 180. So P dan RS merupakan garis selari. Itu cara dia lah. Yang penting dekat sini kena ketahui, bila ada dua garis yang melintang, satu garis perentas, ada sudut sama ada dalam bentuk F, bentuk U terbalik macam tu, ataupun zigzag. So ini adalah sudut pedalaman, ini sudut sepadan, ini adalah sudut selang-seli. So ada tiga perkara ni kena tahu. So kena refer balik lah video yang sebelum ni. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Okey, salah kira tadi 180. Ini adalah 170. Sorry. Ini 170. So bila dia 170, maka dia tak selari. Hasil tambah mesti 180. Ni saya tersalah kira ni. Sini 78, 170. So 170 ni salah lah. Jadi P, Q dan RS bukan garis selari. Alright, so kena kira betul-betul lah. Baik, kita tengok contoh soalan latih diri 8.3C. So dekat sini, bagi setiap rajah yang berikut tentukan sama ada PQ dan RS adalah selari atau tidak. Okey, kita tengok ya. So sama juga method dia. Langkah yang pertama, kita kena highlightkan dulu garis yang kita nak tentukan dia sama ada berselari atau tidak. So dekat sini dia beri pada kita PQ. Okey, dan juga RS. Alright, dua ni dan ada satu garis perentas. Yang warna merah ni garis perentas. Okey, kita tengok ada tak bentuk F untuk sudut pedalaman, ada tak bentuk Z untuk selang-seli,
ada tak bentuk U untuk pedalaman. So dekat sini kita akan nampak ada bentuk Z, ya, sebab dia punya sudut tu berbentuk Z. Yang mana Z? Ini yang biru ni lah. So 132, sini pun 132. So bila zigzag, nilai sudutnya mesti sama. Jadi ini adalah garis lurus. PQ dan RS garis lurus. Okey. Soalan B pula pun sama juga. Kita tengok PQ, RS. Okey, kita tentukan dan kita lihat pula garisan perentas. Okey, apa yang ada dekat situ? F ke Z ke U? So kita nampak dekat sini adalah huruf Z. Huruf F. So huruf F yang inilah. Okey. So sudut dalam huruf F ni 85, 85. Jadi sama. Bila sama ni maksudnya garis kita PQ dan RS ini adalah garis selari. Okey. Tengok pula yang kedua. Sama juga, highlightkan dulu garis PQ, RS, and then kat sini ada dua garis perentas. Ini satu, ini satu. Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama tak ada. Tak ada huruf. Okay, so tak boleh pakailah. So tengok yang kedua pun tak ada huruf. Okay, jadi macam mana nak cari huruf pula? Kalau kata nak ketentukan huruf, kita kena lihat. Okey, kita kena lihat di manakah sudut itu berada. Okey, katakan saya ambil warna hijau. Kalau kata kat sini 124, maka di sini pun 124. Okey. Dan kita tengok dua garis bersilang. So bila ada konsep dua garis bersilang, sudut yang bertentangannya mesti sama. Tapi masalahnya yang ini sudut bertentangan dia tak sama. 124 dengan 120. So sini dah tak betul. Okey, sekarang tengok pula yang kedua. Okey, yang kedua tak ada huruf. So bila tak ada huruf, kita cari apa huruf yang boleh terbentuk di situ. So kita boleh cari huruf F. Okey, F yang terbalik. So sini adalah 124, maka sini pun 124. Okey. Ada lagi tak yang ada kena mengena dengan dia? Okey, so kalau kata sini 124, so sini pun mesti 124. Okey, sudut pedalaman sini kena carilah. Baik, so bila ada yang dekat sini tak sama, okey, bila sudut dekat sini tak sama, maka kalau kita tengok sini, tengok yang ini. Okey, ini kan huruf F juga. Allah. Okey, ini huruf F juga. 120 ni 124. So kat sini pun dah tak sama. So once dia tak sama, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa garis PQ dengan RS tidak selari. Jadi kita kena tahu konsep lah. Konsepnya macam mana? Konsep yang mencari nilai berdasarkan sudut itu berada, dan senang nak kenal pasti berdasarkan huruf. Ya, dia akan membentuk huruf. Lagi sekali saya ulang, huruf yang pertama untuk sudut sepadan. Okey, sudut sepadan mesti melibatkan huruf F. Sama ada F betul, F terbalik, F yang tidur macam ni, ataupun F yang macam ni. So ada 4 jenis lah. Dan yang kedua, sudut selang-seli. So bila sudut selang-seli, dia mesti melibatkan zigzag lah. Z macam ni, Z betul, sudutnya kat dalam ni, Z terbalik. Z macam ni terbalik, N macam bentuk N, so N terbalik. Pun sama juga. Okey, pastikan yang ini sudut dia sama. Okey. Tetapi kalau melibatkan sudut pedalaman, okey, sudut pedalaman, dia mesti dalam bentuk huruf U lah, U ataupun C. So dia macam ni, dalam ni, sini dan sini. Katakan sini A, sini B, jadi A tambah B, jumlahnya mesti 180 darjah. Ini melibatkan sudut pedalaman. So sama juga kalau terbalik begini, A tambah B. Kalau C tu macam ni, A tambah B. Okey, bentuk macam ni, A tambah B. So semua ni bila melibatkan sudut pedalaman, hasil tambah dia mesti 180 darjah. Jadi untuk hari ni kita nak kenal pasti garis yang diberikan pada kita adalah garis
selari atau tidak berdasarkan nilai sudut yang kita boleh cari dalam gambar rajah tersebut lah. Baik, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan bagi latihan yang berkaitan. Okey, sekian. Terima kasih.